Oke, kita lihat kesan putaran bumi yang pertama, yaitu kejadian siang dan malam. Kita lihat titik warna biru ini, ketika dia menerima cahaya matahari, dia akan mengalami siang, manakala jika dia tidak menerima cahaya matahari, akan mengalami malam. Seterusnya kita tengok kesan putaran bumi yang kedua, yaitu perbezaan waktu tempatan. So, kalau kita tengok di sini, dua titik ini menunjukkan dua lokasi yang berbeza. Okay? So, pada satu masa yang sama, mereka mempunyai waktu yang berbeza. Okay, kita lihat. Pada waktu sekarang, titik biru mengalami waktu malam, manakala titik merah mengalami waktu siang. Okay? Dan jika kita lihat sekarang, selepas beberapa masa, uh, titik merah adalah pada pukul 6 petang, manakala titik biru lebih kurang 6 atau 7 pagi lah. So, ini maksud dia waktu mereka berbeza. Oke, kita lihat contoh yang paling mudah lah. Kalau kita tengok perlawanan bola, kita tengok di sini, masa yang ditunjukkan untuk Manchester City melawan Wolves adalah pukul 4 pagi. Okay? So, kita coba tengok perlawanan ini. Kalau kita tengok di sini, so pukul 4 pagi, bagaimana keadaan begitu terang. So, ini menunjukkan bahwa waktu di Malaysia ketika itu pukul 4 pagi masih gelap, manakala di tempat perlawanan ini pula adalah waktu petang, yaitu waktu siang. Ini menunjukkan perbezaan waktu tempatan. Seterusnya kita lihat kesan ketiga putaran bumi, yaitu pembiasan angin lazim. Oke, untuk pengetahuan semua, arah angin akan terbias ke arah kanan tiupan kalau di hemisfera utara. Okay? Kita lihat apa maksud ini. So, kalau di hemisfera utara, angin akan terbias ke arah kanan dari arah tiupan. So, dia akan ke kanan. So, kalau di sini sama juga. Dia akan terbias ke kanan. Berlawanan dengan perkara yang berlaku di hemisfera selatan. Okay? Kalau di hemisfera utara, angin akan terbias ke arah kanan. Kalau di hemisfera selatan, angin akan terbias ke arah kiri tiupan. Okay. Oleh itu, jika kita lihat taufan ataupun puting beliung yang berlaku di hemisfera utara dan hemisfera selatan adalah berbeza lah. Dia punya putaran tuh. Kalau hemisfera utara, dia akan berputar melawan arah jam. Okay. Kenapa? Kita lihat di sinilah. Sebab berlakunya pertemuan angin ini tadi. Berlawanan dengan perkara yang berlaku di hemisfera selatan. Disebabkan pembiasan anginnya tadi, puting beliung di hemisfera selatan adalah mengikut arah jam. Seterusnya kita lihat kesan putaran bumi adalah kejadian pasang dan surut. Bagaimana ini boleh berlaku adalah ada perkaitan dengan tarikan graviti bulan. Oke, seperti yang kita lihat di sinilah. Tarikan graviti bulan akan menarik jasad air di permukaan bumi. So, jasad air ini ditunjukkan dengan warna biru inilah. So, di permukaan yang mana jasad air ditarik, berlakunya air pasang, ditulis dengan tulisan merah.
Dan seterusnya tempat lain berlakunya air surut yang dilabelkan dengan perkataan berwarna kuning lah. Oke. Seterusnya kita lihat dua jenis air pasang yang kita pelajari lah, yaitu yang pertama air pasang besar. Ini berlaku apabila bumi, bulan, dan matahari berada di dalam satu garis lurus, oke, seperti yang dilukis di sinilah. Jadi, selain daripada tarikan graviti dari bulan, tarikan graviti dari matahari juga memberi kesan kepada jasad air. Jadi, dia lebih kuat lah. Tarikan graviti ini tadi, dia akan menarik jasad air dengan lebih kuat. Oke, sebab itulah berlakunya air pasang besar. Seterusnya adalah air pasang anak. Oke, untuk air pasang anak berlaku, kedudukan bumi, bulan, dan matahari mestilah dalam keadaan 90 derajat macam ini. Oke, 90 derajat. Jadi, tarikan graviti bulan dan tarikan graviti matahari adalah ke arah dua tempat yang berbeza. Jadi, jasad air di permukaan bumi pun ditarik ke dua tempat yang berbeza. Oke. Sebab itulah, kalau kita tengok di kejadian air pasang besar, disebabkan tarikan graviti bulan dan matahari ke arah yang sama, ketinggian air pun lebih tinggi lah, sebab dia tarik lebih kuat berbanding yang air pasang anak lah, sebab dia ditarik ke dua tempat yang berbeza.